Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pendengar dan juga para penonton yang dikasihi, selamat pagi saya ucapkan. Di tempat saya rekod ini adalah pada waktu pagi, pada waktu duha. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita pada saat ini di ruang online. Sama ada anda sedang menyaksikan melalui platform Facebook maupun melalui pendengaran, anda sedang dengar melalui platform Spotify, iaitu podcast The Talking Dome, sebuah podcast yang memberikan pencerahan agama, bermanfaat dan mendidik jiwa. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berada di dalam suasana wabak penularan COVID-19 dan ini adalah satu ujian di mana Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita semua, bukan sahaja orang yang beriman tetapi menguji masyarakat dunia. Sama ada kita mampu untuk menanganinya secara bersama ataupun tidak. Bagi orang yang beriman, kita ada iman dan akidah, keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap perkara yang berlaku ke atas kita adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu takdir. Dan sikap sebagai orang yang beriman ialah kita mensyukuri takdir tersebut ataupun kita bersabar. Sabda Nabi SAW memuji sikap orang beriman. Kata Nabi seperti mana yang diriwayatkan di dalam Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan sungguh hebat orang yang beriman itu. Yang maknanya sungguh hebat orang beriman itu kerana setiap perkara dan urusan itu merupakan kebaikan buat dia. Kalaulah dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, iaitu musibah, maka dia akan sabar. Maka itu adalah kebaikan untuk dia. Dan kalaulah dia ditimpa sesuatu yang dia suka, nikmat kepadanya, maka dia akan bersyukur. Itu pun baik untuknya. Itu pun merupakan satu kebaikan untuknya. Dan kata Nabi, walaisa kullu ahadin amrahu kulluhu lahu khairun illal mu'min. Dan yang hebatnya ialah orang lain tak ada, hanya orang beriman sahaja ada sikap sedemikian. Kerana kalau orang yang beriman, yang ada iman yang hakiki, ialah mereka sentiasa menganggap ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sabar kalau menghadapi musibah, ujian. Mereka akan bersyukur kalau mereka mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni sebagai orang beriman sentiasa dalam kebaikan, insya-Allah, selagi mana kita bersikap sewajarnya terhadap Tuhan Maha Pencipta. Jadi izinkan saya pada ruang ini sebagai satu renungan ataupun muhasabah. Saya namakan tazkirah ataupun syarah ringkasnya sebagai COVID-19 satu muhasabah, 5 poin muhasabah, di mana apa yang berlaku selama ini banyak memberikan impak dan renungan bagi diri saya sendiri secara personal. Jadi saya telah rumuskan kepada 5 poin lah. Bila kita lihat keadaan dunia, kita hari-hari membaca berita, perkembangan terkini dan sebagainya. Dan kalau at this point of time kita dapati bahawa coronavirus cases yang berada di dunia ini telah pun affected sebanyak 218,629 kes, di mana ada jumlah kematian sebanyak 8,940 orang, dan jumlah yang telah pun recovered ataupun telah pulih sepenuhnya ialah sebanyak 84,383, mengikut worldometers.info tentang coronavirus. Maka tentu sekali ini adalah satu isu bukan sahaja tertakluk pada satu negeri ataupun daerah, tetapi ini adalah satu pandemik seperti mana yang telah declare oleh World Health Organization, WHO, sebagai satu pandemik. Pandemik itu adalah satu virus yang menular di banyak tempat dalam satu masa, dan jarang berlaku pandemik sedemikianlah. Mungkin kalau sepanjang saya hidup tak pernah berlaku ujian seperti ini. Dan ini saya kira poin yang pertama ingin saya sampaikan adalah satu muhasabah
Ujian ini bukan hanya untuk orang beriman, tetapi Allah nak lihat sejauh mana ujian ini kepada masyarakat dunia dan sejauh mana kita ini masyarakat dunia bersatu menentang wabak virus ini. Tuan-tuan dan puan bayangkan, kerana ia bukan sahaja satu effort satu negeri, tetapi ia memerlukan, satu negeri memerlukan tindakan dan juga decision daripada negeri yang lain untuk mereka juga membendung penularan wabak virus ini, ya. Bayangkan, asalnya ia berasal daripada satu tempat yang dikatakan ialah daripada negeri China, kemudian dijangkiti, dia mampu untuk merebak di kawasan di dalam provinsi China itu, kemudian telah pun berlaku di luar negeri China, mula-mula hanya di negara-negara Asia Tenggara ini, dan kemudian telah merebak sampai ke kawasan Eropah dan Western countries, sampai Amerika dan Euro. Yang paling terjejas sekarang ini adalah negeri-negeri seperti Itali, Spain, France dan sebagainya, dan mula memasuki negeri Amerika dan sebagainya. Jadi kita lihat ia seolah-olah memberikan kita gambaran bahawa isu ini adalah isu global yang di mana Allah nakkan kita untuk bersatu, negeri-negeri ini untuk ketepikan isu politik, ketepikan isu-isu yang mampu untuk memecah belahkan dunia. Tetapi untuk episod ini haruslah mereka itu bersatu di dalam menangani masalah ini secara bersama. Bayangkan kalau satu negara buat bodoh, tidak buat apa-apa, maka dia akan menyebabkan kesukaran bagi negara-negara yang lain, kerana sekarang kita dalam dunia globalisasi. Kalau dulu, tuan-tuan dan puan, virus ini satu wabak ta'un yang telah berlaku dulu, contohnya wabak Amwas yang berlaku pada zaman sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah, berlaku hanya di dalam daerah negeri Syam. Jadi Sayyidina Umar apabila nak keluar daripada pusatnya di Madinah, nak pergi ke Syam, di negeri Syam, maka telah pun ada penularan wabak dan ia berlaku hanya di situ. Tetapi kalau sekarang ini ia merupakan lebih kepada global pandemic, kerana manusia hari-hari travel keluar, dan manusia bila keluar travel itu kemungkinan mereka ada penyakit ataupun wabak bersamanya. Dia mampu untuk menular kepada orang-orang yang ramai. Dan itu poin yang pertamalah, merupakan satu muhasabah. Saya lihat negara-negara lain pun seakan-akan ada keseragamannya dari sudut nasihat advisory kepada rakyat-rakyat mereka tentang aspek kesihatan, pembersihan, dan kebanyakan daripada mereka pun yang di kalangan yang pemimpin telah mengeluarkan beberapa polisi-polisi yang hampir sama dengan seluruh dunia, dengan dilakukan restriction order dan dengan dilakukan lockdown, dan nasihat-nasihat yang daripada Kementerian Kesihatan mereka pun hampir sama untuk menjaga hygiene, untuk bersikap hygiene, untuk cuci tangan, untuk jaga kesihatan, untuk pastikan kita pakai pelitup kalau sakit dan sebagainya. Jadi kita lihat keseragaman di sini yang mungkin jarang kita saksikanlah di pentas sandiwara dunia, ya. Mungkin ini adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita masyarakat dunia bersatulah untuk nak menangkis wabak ini. Perlu ada keseragaman dan perlu disatu padukan buah fikiran, ya. Dan yang kedua, kita lihat juga satu renungan buat saya, satu muhasabah, bagaimana di dalam kita nak menangani dan menangkis cabaran ini memerlukan kepada pakaran-pakaran yang tertentu, bukan sahaja satu disiplin, tetapi ia adalah satu kerja, memerlukan penggembelingan tenaga kerja daripada pelbagai kepakaran dan disiplin ilmu, di mana doktornya kita memerlukan, saintis kita perlukan, para agamawan asatizah untuk memberikan pandangan dari sudut agama, untuk memberikan ketenteraman dan ketenangan kepada diri dan jiwa rakyatnya, dan juga kepakaran dari sudut ekonomi,
kepakaran dari sudut policy making, kepakaran dari sudut even design, graphic design, creative design, di dalam nak menyampaikan satu-satu maklumat itu kepada rakyat mengikut pendekatan terkini dan sesuai dengan masa terkini. Jadi penggembelingan tenaga dari pelbagai bidang ini kita saksikan bakal membawakan hasil. Kita ambil contoh sahaja dalam pendekatan agama kita lah, dalam majlis fatwa di Singapura, diperlukan bersamanya pandangan-pandangan daripada doktor yang mahir dalam bidang kedoktoran, yang tahu tentang konteks penularan wabak virus ini. Begitu juga penggembelingan tenaga ini kita saksikan bukan sahaja di Singapura tetapi di banyak-banyak negara. Kalau kita baca fatwa statement yang dikeluarkan oleh negara-negara Arab Islam seperti Mesir, Darul Ifta Mesir, ataupun seperti di Kuwait, semuanya itu sama, iaitu pejabat agamanya berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan dan dikeluarkan satu nasihat atau advisory umum. Ini satu penyaksian yang sangat positif lah. Kalau saya lihat, saya boleh rumuskan di mana wabak ini harus ditangani secara bersama. Yang ketiga adalah tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni adalah tanggungjawab secara peribadi, di mana kalau dia tidak bersifat tanggungjawab, ia akan memudaratkan orang lain. Dalam Islam kita ada satu hadis yang merupakan satu kaedah yang kita pegang. Kata Nabi, la darar wa la dirar, tiada kemudaratan dan tiada perkara yang memudaratkan orang. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang. Itu dia. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Dan dalam hal ini, dan kita tahu jenis penyakit ini dia merebak, boleh menjangkiti orang lain, dan dia a bit tricky kerana dia asymptomatic. Kemungkinan kita tak ada menunjukkan kesan-kesan sakit ataupun simptom-simptom kita terjangkit dengan wabak ini, tetapi kemungkinan dia ada di dalam badan kita. Yang kata doktor ataupun kata pakar, kata saintis ni ialah incubation period lah, between 14 days ataupun 21 days. Maka sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, walaupun kita ada pandangan peribadi, pandangan sendiri, kita katakan tak apalah, ini semua merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sakit lah juga kan. Dan kalau Allah dah takdirkan untuk aku meninggal pasal wabak ini, meninggallah, nak buat macam mana. Tetapi tuan-tuan dan puan, Islam tidak mengajar semikian. Islam mengajar supaya kita ini kalau ditimpa sakit, kita ambil ubat. Dan sebelum kita sakit lagi pun, kita diperintah oleh Allah supaya jaga kesihatan, jaga jasad kita, jaga nyawa kita, jaga badan kita kan. Kita dengar banyaklah laungan-laungan ataupun slogan orang-orang yang mengatakan buat apalah nak takut sangat dengan virus ini, buat apa nak takut dengan wabak, yang kita takut adalah Tuhan. Siapa lagi kuasa, Tuhan ke wabak? Jadi sebenarnya Tuhan telah perintahkan kita untuk jaga kesihatan. Tuhan telah perintahkan kita untuk mengambil ubat kalau sakit. Tuhan perintahkan kita, agama kita telah perintahkan kita, kalau kita sakit jangan campur, jangan dekati dengan orang yang sihat, kerana sakit kita boleh infect orang lain. Jadi itu ajaran Islam kita. Dan bila Allah perintahkan sesuatu perintah, haruslah kita ikut. Takut Tuhan dengan menjaga kesihatan, takut Tuhan dengan menjaga semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan di antara perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kita kuarantin lah, untuk kita kuarantin, isolate diri kita kalau kita rasa kita ini membawa penyakit. Seperti saya katakan tadi, tricky, kita tak tahu yang diri kita ni bawa virus ke tidak. Tetapi bila kita keluar, harus kita, wajib kita jaga dari sudut kalau kita bersin, kita tak boleh bersin di depan orang ramai. Dan kalau kita berada di satu tempat gathering yang ramai, maka haruslah kita awasi tentang kedudukan proximity kita. Nasihat daripada pakar kata tak boleh close proximity within 2 meter lah. Dia mesti lebih daripada 2 meter kita ambil, dan tak boleh lama-lama sangat, hanya 30 minit, kerana semua itu telah dikaji oleh pakar saintis, telah dikaji oleh para researchers
bahawa virus ini kalau ada, dia ada di surface ataupun ada, dia boleh pindah kepada orang lain melalui liquid, dan dikajilah 2 meter dan juga teori 30 minit. Dan maka kita sebagai orang yang tak tahu, kita yang kurang ada ilmu ni, kita dengar. Ini juga tuntutan Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berpengetahuan sekiranya kita tidak tahu. Orang yang berpengetahuan bukan sahaja dalam bidang agama, tetapi di dalam disiplin-disiplin ilmu yang tertentu, kerana kita yakin semua ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ilmu ini adalah untuk kita berkhidmat kepada manusia, untuk menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanggungjawab sosial yang ketiga. Dan begitu juga bagi penganjur-penganjur lah event, agar dapat difikirkan semula, dipertimbangkan semula kalau event yang kita bakal nak buat dalam jangka masa terdekat ini, sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, merupakan big events yang ada crowd yang penuh, yang ramai, maka harus ditangguhkan. Itu pun merupakan tanggungjawab sosial, ya. Dan yang keempat adalah kepedulian kita kepada orang lain. Kita melihat ini satu pandemik, satu ujian yang efek bukan sahaja orang yang terkena wabak tersebut, tetapi orang yang tak terkena wabak tersebut pun ada efek. Ya, orang yang kena penyakit ini, dia of course lah ujiannya adalah dia sakit, dia perlu dapatkan rawatan, perlu berehat, kuatkan immunity, kena isolation ataupun kena quarantine dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang tak sakit, yang tak kena jangkitan ini, cabarannya adalah mungkin kepada aspek kehidupan mereka. Kehidupan mereka terjejas dan bisnes mereka terjejas, pendapatan mereka terjejas kerana kebanyakan negeri sedang lockdown dan supermarket, kedai-kedai ataupun bisnes-bisnes ada yang kebanyakan yang terjejas, seperti bisnes dalam industri pelancongan, di mana manusia tidak keluar negeri, tidak melancong, tidak berwisata, maka di situ akan affect hotel, pelancongan, dari sudut pelancongan. Kemudian dia akan affect juga kedai-kedai runcit, dan dia affect juga pasal orang tak banyak keluar rumah, maka affect juga para pemandu Grab dan taxi driver. Oleh kerana kita jarang berjumpa, mungkin business nature-nya ialah untuk dapatkan ramai orang, pun affect juga bagi event management service ataupun bagi pendidik di dalam institusi swasta yang menganjurkan program-program workshop, classes, trainings dan sebagainya. Maka ni affect banyak, dan itu baru sahaja saya sebutkan beberapa contoh daripada banyak-banyak contoh. Kerana apabila kita buka news hari-hari, kita akan dapati ada sahaja company-company yang terjejas ekonomi mereka, dan di antara langkah mereka ialah untuk memberhentikan kerja lah. Itu yang kita tak nak dengar, dan kita sedih untuk lihat berita-berita tersebut. Di retrenchment telah berlaku pada company-company yang besar, banyak airline, kapal terbang banyak kosong. Jadi affected kepada ramai orang. Ini ujian kepada ramai orang, yang sakit maupun yang sihat. Sebab itu perlukan penggembelengan tenaga dan kefahaman semua, kerjasama semua untuk kita bersatu dan berusaha untuk menangani COVID-19 ini. Kerana ia bukan membantu sahaja kita, walaupun kita rasa aku dekat rumah, aku selamat, aku tak sakit, tetapi kita juga membantu bukan diri kita dan ahli keluarga saja, tapi kita membantu orang lain untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Once kalau bilangan ataupun jumlah pesakit ini dapat dikurangkan, wabak ini dapat dikurangkan satu dunia, maka insya-Allah satu persatu negeri akan dipertimbangkan semulalah tentang restriction ordernya, tentang perkara-perkara yang dapat menjejas kehidupan harian kita. Dan kalau kita berjaya dapat menurunkan ataupun dapat menghapuskan COVID ini, insya-Allah kehidupan akan berlangsung seperti biasa. Dan sekarang ini kebanyakannya kita sedang menghadapi ketidakselesaan dalam kehidupan, ya. Jadi sifat kepedulian terhadap orang lain bukan sahaja untuk diri kita, bukan sahaja ahli keluarga kita, tetapi nampak sumbangan kita adalah untuk kita dengar nasihat pejabat agama, irsyad mufti, fatwa muiz,
fatwa di negara masing-masing, dan kemudian mendengar juga arahan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Once kalau kita ikut, itu adalah sebab usaha tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. That is bahagian daripada tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, which is Allah suka dan cinta kepada orang yang tawakal. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Selagi mana kita menjaga langkah-langkah pencegahan ini, kita mengikut arahan, mengikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pejabat agama, maka itu adalah dalam rangka tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. That is 50% of it. Another 50% lebih kepada kerohanian dan spiritual, which is kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakini masya-Allah kan, ma lam yasha' lam yakun. Apa yang diinginkan Allah SWT itu pasti akan berlaku, dan apa yang tak diinginkan Allah SWT itu tak akan berlaku. Jadi kita yakin semuanya urusan pada Allah SWT. Kita hanyalah berusaha sahaja. Jadi itu yang keempat. Poin yang kelima adalah sebagai orang beriman haruslah bersyukur. Walaupun kita sedang menghadapi wabak ini, ketidakselesaan dari sudut ekonomi, cara hidup, kita stay rumah pun boring, tetapi ketahuilah banyak lagi nikmat yang perlu kita syukuri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat-nikmat Allah ini, maka tak akan terhitung. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Sebab itu adalah amalan harian kita. Kita bangun, kita ucapkan alhamdulillah, bukan sahaja pada lisan, tetapi kita cuba fikir, apakah perkara-perkara yang dapat aku bersyukur pada hari ini. Nikmat kehidupan, alhamdulillah aku dapat bangun lagi, Allah berikan aku nyawa, peluang untuk aku buat kebaikan, untuk aku memperbaiki diri. Yang kedua, alhamdulillah masih ada lagi mata untuk lihat dunia yang indah, lihat ahli keluarga yang sihat, yang cute, yang comel-comel. Yang ketiga, alhamdulillah aku masih lagi ada tangan untuk aku boleh buat kerja-kerja rumah, walaupun stay dekat rumah, boleh buat kerja dari rumah untuk kerja dan juga membantu kerja-kerja rumah orang rumah. Yang ketiga, nikmat percakapan, boleh buat live, nikmat Facebook, nikmat video, nikmat online. Banyak lagi lah kalau kita nak list down kan. Berbeza, kita cuba buat kolom kiri nikmat yang aku masih ada, kanan nikmat yang Allah tarik seketika. Nikmat yang Allah tarik seketika mungkin pendapatan. Nikmat Allah tarik seketika mungkin kita bergaul dengan orang, sosial di luar, kita makan kat luar ke. Itu semua nikmat-nikmat yang kita tengah tak dapat sekarang, kita listkan. Saya yakin nikmat yang kita ada lagi banyak daripada apa yang sedang kita tak ada. Sebab itu kita kena bersyukur. Bagi orang beriman, kalau dia syukur, Allah SWT akan lihat ini sebagai satu langkah kita menghadapi ujian Allah SWT dengan bersyukur dan bersabar. Dan seterusnya, yang ini dah kelima dan enam ni, nak lima je kan. Ini dah yang masuk yang keenam, yang terakhir. Poin yang keenam adalah untuk kita bersabar. Akhir sekali ujian ni semua adalah untuk kita bersabar sebagai orang beriman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji mereka itu dengan sesuatu yang mereka takut. Ini pun benda yang kita takut, wabak. Minal khaufi wal ju'i, dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan dari sudut harta kita, dan kekurangan dari sudut nyawa, maknanya banyak orang meninggal. Wath thabarat, kematian itu juga merupakan ujian, dan begitu juga kekurangan dari sudut buah-buahan. Wa basyiris sabirin, akhirnya Allah nak kita bersabar, letakkan faith pada Allah, letakkan hope dan harapan pada Allah SWT, baik sangka dengan Allah. Kerana bila kita bersabar, Allah kata berikan khabar gembira kepada orang beriman. Jadi Allah sengaja nak test kita. Ini adalah satu peringkat ujian. Kalau kita mampu untuk bersyukur dan bersabar, Allah kata khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar ni, dia ada keyakinan bahawa semuanya datang daripada Allah SWT, dan kepada Allah juga akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka balasannya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka akan mendapat rahmah daripada Allah SWT, ketenangan dalam jiwa. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu mendapat hidayah dan bimbingan daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Pada asal 10 minit, tapi sekarang dah 24 minit. Minta maaf. Inilah kesan tak dapat kuliah di masjid, kuliah online. Panjanglah jadinya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah pada tazkirah ceramah akan datang dengan topik-topik yang lain, contohnya kelebihan
rumah ataupun konsep rumah dalam Islam. Istimewa konsep rumah dalam Islam. Dan dah apa ni, alang-alang kita berada kebaikan daripada kita mungkin kerja daripada rumah. Rumah ni jadikan sebagai tempat dapat rahmah dan sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.